Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 21 Januari 2021 bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, Kerajaan Negeri Sarawak meneruskan program bantuan khas Sarawakku sayang BKSS 5.0 dengan peruntukan berjumlah 405 juta ringgit bagi meringankan beban rakyat dalam mendepani cabaran akibat penularan wabak COVID-19 dan fenomena banjir. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, bantuan yang dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS itu akan bermula dari Januari hingga Jun 2021. Memandang kepada penularan COVID-19 yang sedang berlaku dan melanda negara dan Sarawak tidak terkecuali daripada kesan buruk yang menimpa rakyat, dan tambahan pula baru-baru ini kita telah menghadapi banjir di beberapa tempat yang telah menjejaskan sedikit sebanyak keadaan di tempat-tempat yang terlibat. Kerajaan Negeri Sarawak telah memutuskan untuk membantu rakyat pada beberapa pendekatan akan dipanjangkan lagi selama 6 bulan, iaitu dari bulan Januari 2021 hingga Jun 2021. Beliau berkata demikian semasa mengadakan sidang media mengenai BKSS 5.0 di Kuching pada Khamis. Menurut Ketua Menteri, BKSS 5.0 menggariskan 11 langkah, iaitu langkah 1, diskaun bil elektrik kepada pengguna domestik, komersial dan industri sebanyak 5% hingga 25% dengan kos berjumlah 166.2 juta ringgit. Langkah 2, diskaun bil air juga kepada pengguna domestik, komersial dan industri sebanyak 10% hingga 25% dengan kos berjumlah 31.5 juta ringgit. Langkah 3, diskaun 50% sewa pasar dan gerai kepada lebih 10,000 penjaja dengan kos berjumlah 1.6 juta ringgit. Langkah 4, pengecualian bayaran permit dan lesen perniagaan kepada peniaga, penjaja, peniaga pasar malam dan pasar tamu melibatkan kos 8.3 juta ringgit. Langkah 5, pengecualian bayaran sewa kepada pengusaha kecil dan sederhana PKS yang beroperasi di premis-premis perniagaan milik badan-badan berkanun dan syarikat-syarikat GLC negeri. Langkah 6, diskaun 25% taksiran kadar cukai pintu tahunan melebihi RM400 untuk premis kediaman, komersial, industri dan premis pegangan khas dengan kos dianggarkan berjumlah RM74.6 juta. Langkah 7, diskaun 50% sewa skim perumahan Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak HDC dengan kos dianggarkan melebihi RM3 juta. Langkah 8, diskaun 30% cukai tanah untuk tempat kediaman, pusat komersial dan industri, peladangan skala besar dan lain-lain kemudahan awam melibatkan kos berjumlah RM11.8 juta. Langkah 9, pengecualian pembayaran lesen hotel dan rumah tumpangan secara one-off kepada 17,300 bilik hotel di seluruh Sarawak tahun ini melibatkan kos sebanyak RM400,000. Langkah 10, penangguhan pembayaran premium tanah secara one-off merangkumi tanah pertanian, kediaman, komersial dan industri serta institusi awam dan swasta. Manakala langkah 11, penangguhan pembayaran skim pinjaman industri kecil dan sederhana SPIKS dengan nilai berjumlah RM0.9 juta. Dalam sidang media sama, Ketua Menteri memberitahu Kerajaan Negeri sedang membuat kajian untuk menentukan kaedah bantuan kewangan dan pinjaman kepada industri kecil dan sederhana IKS yang terkesan ketika ini. Yang satu lagi ialah untuk membantu para peniaga. Kita sekarang ini sedang mengkaji, membuat kajian dan kaedahnya akan diumumkan pada masa terdekat oleh Datuk Amang Tengah lah. Kita buat kaji. Umpamanya moratorium, kita boleh panjangkan dan juga mereka boleh menerima pinjaman. Kita mungkin menambahkan dana pinjaman. Ini akan dikaji oleh jawatankuasa tersebut. Akan kita umumkan dalam masa seminggu dua inilah. Seterusnya, perkembangan harian COVID-19.
Sarawak hari ini mencatatkan satu lagi kematian akibat COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan seramai 22 orang setakat ini. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Khamis, mangsa terbaharu merupakan lelaki warga tempatan Sarawak berusia 51 tahun dilaporkan mengalami kesukaran bernafas dan disahkan positif COVID-19 sebelum meninggal dunia di Hospital Miri. Kenyataan sama memaklumkan terdapat 132 kes positif baharu di Kesan melibatkan daerah Sibu 62, Kenawit 46, Bintulu 12, Miri 5, Kuching 3, Dalat 1, Lubuk Antu 1, Serian 1 dan Selangau 1 untuk melonjakkan jumlah keseluruhan kepada 2,702 kes. Terdapat juga penambahan 18 kes daripada kluster Rakut Miri dan 88 kes daripada kluster Pasai Sibu. Selebihnya melibatkan kes jangkitan tempatan, kes balik dari luar Sarawak serta kes import C. Daerah Kuching, Sibu, Miri, Beluru dan Kenawit kekal berstatus merah manakala daerah-daerah lain juga kekal dengan status sedia ada. Selanjutnya di Limbang, beberapa jenis tanaman telah dikenal pasti untuk diusaha dan diperluaskan bagi tujuan ekspor. Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, antara tanaman yang dikenal pasti adalah kelapa pandan, durian dan nanas yang telah mula diusahakan sejak tahun 2019. Bagi kelapa pandan 2019, kita telah pun memberi bantuan kepada 50 orang petani dan seorang petani melibatkan 1 hektar untuk pemberian input lah, termasuk benih kelapa pandan 2019. 2020 tahun lepas seramai 30 peserta telah pun dibantu program yang sama, dan pada tahun 2021 ini kita mensasarkan ada lagi lebih kurang 20 orang peserta melalui program Jabatan Pertanian, dan dengan ini akan dapat memberikan hasil yang lebih banyak, dan pihak Jabatan Pertanian akan membantu memantau projek-projek ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota itu berkata demikian semasa ditemui selepas lawatan kerja ke Kampung Limpaki bagi meninjau penanaman kelapa pandan milik pemancar Leong Bun Ming dan kebun durian Musang King di Kampung Sibukang pada Rabu. Bagi durian pula, memang kita di bahagian Limbang juga terkenal dengan durian tempatan, durian kampung. Kalau ikut statistik yang telah pun dikira oleh Jabatan Pertanian, durian kampung yang telah pun matang jumlahnya lebih kurang 60,000 pokok untuk bahagian Limbang, termasuk lawas lah. Dan untuk menambah lagi jenis variety baru iaitu Musang King, melalui program AFF 2019 dan 2020, lebih kurang 60,000 pokok telah pun diagih keseluruhannya lah di daerah Limbang, dan di daerah lawas lebih kurang 30,000 lah, di daerah lawas untuk diagih kepada petani-petani dan ditanam. Menurut Datuk Dr. Abdul Rahman, pihaknya juga merancang untuk memproses produk di Pusat Pengumpulan, Pemprosesan dan Pembungkusan Produk Pertanian CPPC di daerah Limbang dan Lawas. Ujarnya, kepelbagaian variasi produk tersebut dapat memberikan pilihan kepada pelanggan yang mempunyai pasaran besar di luar negara, terutamanya di China. Berikut pula di Semarahan, sebanyak 108 keluarga yang terjejas akibat banjir di bahagian itu menerima sumbangan pada Rabu. Ahli Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang berkata, beliau berharap sumbangan yang disampaikan dapat meringankan beban keluarga mangsa yang terjejas. Beliau juga memuji inisiatif Persatuan Bukan Kerajaan NGO seperti Persatuan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik PPTD Cawangan Sarawak serta badan-badan korporat lain yang turut menyumbang. Berucap semasa majlis penyerahan sumbangan kepada mangsa banjir bahagian Semarahan, beliau menambah peranan NGO dalam membantu masyarakat amat penting sebagai pertolongan tambahan selain yang telah dihulurkan oleh pihak kerajaan. Di Dun Bukit Semuja, masyarakat di konstituensi itu terus menerima projek pembangunan yang dibawakan oleh Kerajaan Sarawak. Terbaharu, Adun Bukit Semuja, John Ilus menyerahkan 12 projek lagi bagi program transformasi luar bandar RTP 2020 berjumlah 1.3 juta ringgit di Serian pada Khamis.
Dalam ucapan ringkasnya, John Ilus memberitahu terdapat lebih 30 projek RTP juga telah dilaksanakan pada tahun lepas melibatkan pelbagai agensi pelaksana. Beliau turut mengingatkan para kontraktor agar melaksanakan projek tersebut mengikut tempoh dan spesifikasi kerja yang ditetapkan. Berikut merupakan antara 12 projek RTP yang dilaksanakan. Sementara itu, Ketua Kaum Kampung Munggu Limo, Hassan Bero, merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri dan wakil rakyat mereka. Kampung kami telah mendapat projek RTP membuat parit konkret. Jadi projek ini telah dibagi oleh Yang Hormat John Ilus, wakil rakyat Itat Dun Dr. Tiga Bismillah. Saya dengan ini mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Negeri Sarawak, kerajaan DPS yang dipimpin oleh Yang Hormat Abang Jo, dan juga kepada wakil rakyat kita yang sangat hati dengan kebajikan rakyat. Manakala di Sarike, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sedang menjalankan program saringan kontak berisiko COVID-19 bermula 21 hingga 22 Januari 2021 dari jam 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Suara Sarike. Ia susulan 13 kes baharu dikesan di daerah itu menyebabkan pertukaran status kepada zon kuning. Sasaran saringan adalah individu yang mempunyai kontak rapat dengan kes positif, pendedahan kepada kluster-kluster yang dikenal pasti dan penduduk yang menunjukkan tanda dan gejala. Dalam pada itu, semua kaki tangan di bangunan Wisma Jubli juga diminta menjalani ujian calitan COVID-19 selepas terdapat kaki tangan Jabatan Kerja Raya JKR yang bertugas di tingkat 6 bangunan itu disahkan positif. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Kekalkan pematuhan SOP di mana sahaja anda berada kerana virus COVID-19 ada di mana-mana. Salam UKAS.